Pada pertemuan kita yang lalu telah pun kita bincangkan tentang beberapa tajuk. Antaranya adalah tajuk tentang akhirnya Raum dan Ishmam. Kemudian masuk kepada Alifatus Sab'ah, alif 7. Dan kita dah masuk kepada tajuk yang menceritakan tentang Hamzah Wasal. Di mana pada perbincangan kita tentang Hamzah Wasal, kita diperkenalkan ataupun dibentangkan dengan beberapa kaedah bagaimana nak menentukan harakat atau baris Hamzah Wasal itu sendiri, di mana sekiranya dan Hamzah Wasal itu sendiri ada masuk kepada tiga perkara. Yang mana hari itu kita dah bincang. Pertama, masuk kepada uh, af'al atau masuk kepada fi'il pertama. Yang kemudian masuk Hamzah Wasal juga masuk kepada isim. Dan yang ketiga, Hamzah Wasal masuk kepada harf. Okay. Apa mana af'al? Af'al ini plural kepada fi'il. Iaitulah kata kerja. Fi'il ni maksudnya kata kerja. Di mana kata isim pula, isim adalah nama, iaitulah kata nama. Dan harf pula adalah kata hubung. Okey, baik. So sekarang ni Hamzah Wasal masuk pada tiga-tiga keadaan. Itu hari kita dah bincang tentang Hamzah Wasal masuk kepada fi'il. Di mana fi'il ada dua keadaan. Kita tengok huruf yang ketiga. Ataupun sebelum tu, sebab tu saya selalu ajar, kalau siapa yang belajar dengan saya, mungkin dia lebih faham, dia lebih ataupun dah faham lah. Sebelum kita nak cerita Hamzah tu baris apa, kita kena bagi tahu dulu. Ini adalah kata kerja. Ini adalah kata nama. Ataupun ini adalah kata hubung. Okay. Yang tu dulu. The first term tu kalau kita tahu, baru kita akan tentukan apa kita nak buat. Baik. Sekiranya kata kerja, lihat huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiga berbaris fathah ataupun kasrah, kita akan ibtida dengan kasrah. Dan sekiranya huruf ketiga berbaris dhammah, kita akan ibtida dengan dhammah. Kemudian dalam beberapa episod hari itu, ada 5 perkataan sekurang-kurangnya yang mana kalau ikutkan huruf ketiga berbaris dhammah. Tetapi kita akan ibtida. Kalau disuruh kita untuk ibtida perkataan tersebut, kita akan ibtida dengan kasrah. Kenapa? Sebab originally baris yang huruf ketiga itu adalah kasrah. Tetapi oleh kerana ada kemasukan wawul jamaah, menyebabkan huruf ketiga tu tak konsisten barisnya sebagai kasrah, maka ditukar, kena ganti dia baris mendatang, itulah dhammah. Walaupun begitu, tetapi tetap ia dimulakan juga dengan kasrah. Okey, baik. Yang seterusnya untuk malam ni, saya sambung kat sini. Kata Hamzah Wasal masuk kepada kata nama. Baik. Dalam kata nama ni ada beberapa perkataan lah dalam Quran. Okay. Contohnya yang dibagi kat sini, istikbara. Istikbara, memanglah takbur tu ambil daripada kata kerja. Tapi bila istikbara, ketakburan, kesombongan, sorry. Orang tak kata ketakburan kan. Kesombongan. So istilah kesombongan tu dia bukan perbuatan. Kesombongan tu merupakan kata nama. Jadi satu macam kesombongan itu telah memakan dirinya. Kalau kata nak jadikan dia kata kerja, dia adalah seorang yang sombong. Itu kata kerja tu. Sombong. Tapi kalau kesombongan, dia dah tak jadi, dia tak jadi kata kerja lagi dah. Dia jadi kata nama. Ataupun istighfar. Istighfar. Ghafara sendiri ampun. Ghafara tu ampun. Jadi kalau kata ampun tu kerja, kata kerja, perbuatan. Bila berlaku istighfar, istighfar, pengampunan, maka dia dah jadi sebuah kata nama. So dalam Quran adalah beberapa perkataan. Baik. Sebelum tu kita nak cerita untuk kata nama. Okay? Untuk kata nama, selama-lamanya akan dimulakan dengan kasrah. Ni ambil ni. Selama-lamanya untuk kata nama kena mula dengan baris bawah. Tak tengok SOP tu dah. Tak tengok dah huruf ketiga ke apa ke tak. Kita tak perlu tengok lagi dah. Kalau kita tahu perkataan tu kata nama, on the spot terus mula dengan kasrah. Contoh, macam Ibnu. Ibnu, anak lelaki kepada Maryam. Kalau ikut SOP tu, Hamzah, Ba, Nun. Nun sebagai huruf ketiga. Kena baca Ubnu lah. Kalau ikut SOP tu. Tak. SOP tu hanya terpakai kepada kata kerja sahaja. Adapun untuk kata nama, SOP itu tak boleh pakai. Kita tak pakai di sini. So, untuk kata nama, semuanya akan bermula dengan baris kasrah. Ismu, ismuhu. Orang ni ada siapa tertegur saya. Kenapa Ustaz baca ismuhu, tak baca usmuhu? Sedangkan huruf ketiga, mim bagi depan. Kita boleh katalah, oh dah, ismuhu ni kata nama, dia bukan kata kerja. Dia tahu ada lain-lain, ada beza-beza.
Jadi bagus orang yang belajar baru dia nampak bahawa dalam hal ni ada perbezaan antara kata kerja dan juga kata nama. Alhamdulillah bila masuk kelas barulah kita nampak sebab sedikit tentang perkara ni. Baik. Imra'atun. Sama juga kalau imra'atun tu mungkin survive lah. Baru bagian atas, mula bawah. Okay, nampaklah macam cerdik, macam pandai kan. Oh, imra'atun. Sebab apa? Baru ketiga bagian atas kan, mula bawah lah. Pun tak juga. Bukan sebab imra'atun roh bagian atas, tak. Sebab kata nama. Kerana ianya kata nama, that's why lah kena mula dengan baris kasrah. Okey, tak apa. Dalam hal ni, kejap lagi saya akan tunjukkan satu page dalam pada Quran. Kita sama-sama buka mikrofon, saya akan tanya. Ini kata nama ke, kata kerja ke, kata apa ke? Okey, baik. Baik, seterusnya. Kata hubung. Hamzah wasal memasuki kata hubung. Baik. Kata hubung ni banyak. Ataupun dipanggil harf. Al-huruf, harf. Jamak dia al-huruf. Banyak, fi, min, ila, an, ala, semua tu dipanggil kata hubung lah. Tapi dalam banyak-banyak kata hubung tu, Hamzah, Hamzah wasal hanya masuk kepada satu je. Paling senang nak ingat. Dia panggil apa? Dia panggil lamut ta'rif. Lam ta'rif. Okey, sekali lagi saya ulang. Hari itu kita dah belajar dah lam ta'rif pada lam syamsiah itu ataupun lam qamariyah. Baik, apakah makna lam ta'rif? Okey, dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab itu sendiri, especially dia ada beberapa benda yang kita panggil dia sebagai sama ada ma'rifah ataupun nakirah. Baik, apa itu ma'rifah? Ma'rifah ni sesuatu yang diketahui. Spesifik. Spesifik. Okey. Adapun nakirah, nakirah ni tak, maksudnya tak spesifik lah. Apa saja. Contoh, kalau saya kata kepada anak saya, bring me a book. Maka anak saya bagilah buku apa pun. Ni buat contoh ke bahasa orang putih pula kan. Sorry lah. Bring me a book. Jadi, you can bring me any book because I don't want to read. I just want to hit the lalat. So, maksudnya, aku bukan nak baca apa buku tu, aku nak buku ni lalat serabut. Bagilah buku apa-apa pun kena tibai. So, maksudnya, bring me a book. Contohlah, tak baik lah, dalam buku lalat bagi buku pula. Tak apalah, cerita aja. So, nak cerita, maknanya kalau kata a book, maknanya buku apa-apa saja. Tak spesifik. But, kalau saya kata ke anak saya, bring me the book. Saya nak buku tu, maknanya spesifik. That book I want to read. Sebab apa? Bila kata the je, terus isim buku tu jadi ma'rifah. Artinya, kalau kata dalam bahasa Arab, mana-mana perkataan yang ada alif lam, artinya huruf tu dah jadi ma'rifah. Perkataan tu dah jadi ma'rifah. Kerana lam ta'rif tu. Lam ta'rif tu menyebabkan perkataan itu jadi dikenali. Jadi lebih more specific than sebelum tu. Okay. Jadi, sebelum lam ta'rif tu ada hamzah wasal. Maka hamzah wasal yang masuk dengan lam ta'rif selama-lamanya baca dengan baris atas. Kadang-kadang ada orang kan dia baca itta ibunal abidun. Apa hal kau baca itta ibun pula? Dia kata ni huruf ketiga baris depan ni itta ibun. Habis itu yang kau baca alhamdulillah tu boleh pula alhamdulillah. Bacalah ilhamdulillahirabbil alamin irrahmanir rahim. Pandai boleh baca al, pandai boleh baca ir ar. Sama. So untuk lam ta'rif harf selama-lamanya hamzah wasal baca dengan baris fathah. Boleh? Okay. Untuk hamzah wasal selama-lamanya dimulakan dengan fathah. Contoh yang paling senang nak ingat, alhamdulillah, alhamdulillah dengan ar-rahmanir rahim. Okay, baik. Dalam kalimah ni juga, okay, sekaitan peringatan sajalah. Ini saya ada tambahan daripada Dr. Aiman. Kata dia untuk kalimah imru'un ni dia tak ada kena mengena dengan hamzah wasal pun. Cerita dia imru'un ni memang isim. Cumanya dia kata apa? Imru'un ni hamzah tu baris dia akan ikut baris ro tu. Baris ro. Kalau imru'un, kalau imro apa? Hamzah tu dia akan ikut baris ro, sorry. So hamzah wasal sentiasa dibaca, kalau hamzah wasal memang semula bagi baris bawah lah sebab dia isim. Cumanya dia akan kalau imro'a, imri'in, imru'un. Jadi ni ada satu perkataan. Tak apa, ini taklah saya nampak ianya penting sangat pun. Dia just hanyalah tambahan daripada Dr. Aiman dalam kitab dia. Okey, baik. So untuk yang muka surat yang seterusnya, itulah muka surat 228. Tanda hamzah wasal adalah diambil daripada perkataan huruf sad
di mana sod itu sendiri mewakili ataupun daripada kepala huruf sod diambil daripada perkataan silah. Yang dia ambil kepalanya sahaja diletakkan atas alif. Dan selama-lamanya dia akan ada di atas alif. Dia tak boleh bawa, dia tak ada di bawah alif tak. Okey, dan hamzah wasal sekali lagi kita ulang balik, dia tidak boleh berbaris. Maka kita yang kena tentukan barisnya. Okey, baik. Ada soalan? Haul ataupun berkaitan dengan hamzah wasal sebelum kita masuk pada hamzah qata', silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Nak Assalamualaikum. dapatkan macam kepastian aja bagi topik yang berkaitan dengan masdar tu Ustaz, yang macam istakbara tu, macam mana kita nak istikbara tu macam mana kita nak terangkan, maaf Ustaz. Okay. Macam mana kita nak terangkan yang bahagian tu Ustaz? Payah juga sebenarnya sebab dia dah masuk ilmu sorof. Sebab dia dah Adakah dia kena sulasi dengan sudasi yang kira di bawah ni lah mesti dibaca. Kalau kita nak kata pasal kata nama, kita kena faham lah pasal khumasi dengan sudasi tu. Daripada rubai lagi lah, daripada sulasi, rubai, khumasi dan sudasi. Okay, so untuk fi'il yang jadi kata nama ni adalah tu yang ada sin tu, yang ada sin tolak tu, istighfar, istikbar, dan juga apa lagi istaf'ala lah, daripada wazan istaf'ala. Daripada wazan istaf'ala, tapi istaf'ala tu sendiri fi'il. Istaf'ala. Istif'al baru jadi isim. Istaf'ala tu sendiri fi'il. Istaghfara, contoh, istaghfara, memohon ampun. Istaghfara, memohon ampun. Tapi kalau istighfar, dia jadi pengampunan. Macam istakbara, telah memohon, kalau orang tak kata memohon sombong, menjadi sombong. Istakbara, menjadi sombong. Okay? Tapi kalau kata istikbar, kesombongan. Jadi macam tu. Sebab sombong ni, tu kata bila baca tafsir balik kenapa Allah Ta'ala sebut tentang istikbar macam seolah-olah dia minta jadi sombong. Adakah sombong tu kena minta nak jadi baru jadi? Ni sajalah, ni kalau topik sikit lah. So dari situ kita boleh baru faham cerita kalau istikbar ni Tuhan akan bawa dalam cerita iblis, di mana sifat takbur, sombong ni adalah sifat iblis, dan ia bukan sifat manusia. Namun iblis tahu bagaimana nak menyesatkan manusia adalah dengan cara sombong. Maka dia gunakan sifat tu seolah-olah manusia ni nak disesatkan adalah dengan cara mereka kena mohon sombong untuk dalam hidup mereka. Baru akan jadi sama-sama sesat dengan iblis. Okey, tapi cerita ada jawapan tadi memang sudasi yang sumber dia masdar istikbar. Barulah jadi tapi bukan kata, kalau tak silap saya lah, bukan sudasi sajalah. Hatta rusumasi dan rubai pun kalau kata ni dia akan jadi juga kata nama. Ada banyaklah Quran sebenarnya. Banyaklah Quran. Tak perasan je. Okey. Baik, soalan lain? Tapi memang kena ni lah. Memang kena baca wazan lah. Memang kena tengok sorof lah, sorof. Okey. Baik, ada soalan lain? Hari ni ramai insya-Allah. Tabarakallah. Tahniah yang datang malam ni. Konok tengok 90 orang datang. So, kalau mengajar kat surau tu asal macam kenapa tiang banyak ni? Dia menyorok belakang tiang aja Ustaz. Tak. Kena guna istilah tajwid. Mereka ikhfa belakang tiang. Ikhfa ya Ustaz. Kena guna istilah tajwid sekarang ni. Bukan idgham ya. Idgham terus. Hilang. Itu dah. Baiklah, terima kasih Puan Lina. Okey, kita nak masuk kepada hamzatul qat'i. Ataupun ada orang panggil hamzah qata'. Dia ikutkan qat'i itu to tu sukun, betul dia qat'i. Tapi saya sendiri pun sebut hamzah qata' juga, nak senang sebutlah Baik, apa itu hamzatul qat'i? Hamzah qata' ni atau hamzatul qat'i ni adalah memang huruf hamzah. Memang originally huruf hamzah yang mana boleh dibaca barisnya, diletakkan baris. Tak kisah waqaf ke wasal ke, dan huruf hamzah ni boleh berada di mana-mana sahaja. Artinya boleh berada di awal kalimah,
boleh berada di tengah kalimah dan juga boleh berada di hujung kalimah dan juga boleh menerima apa sahaja baris. Boleh berbaris fathah, boleh berbaris kasrah dan boleh berbaris dhamma ataupun boleh berbaris sukun. Boleh semua. Semua boleh bertanda sukun, boleh semua, boleh terima semua. Sebab dia huruf. Huruf hamzah tu sendiri. A, I, U. Okey, baik. Tak apa lagi. Itu boleh fahamlah. Itu dia panggil hamzatul qat'i. Baik. Kemudian, tajuk yang kedua. Muka surat 229. Bagi yang baru masuk, sekarang ni kita berada di muka surat yang ke-229. Okey. Berhimpun dua huruf hamzah. Huruf yang keduanya adalah sakinah. Mati. Okey. Orang Arab tidak menghimpunkan dalam percakapan mereka dua huruf hamzah di mana yang keduanya sukun. Itu bukan orang Arab, dia tak minat ataupun dia tak boleh baca macam tu. Sebab apa? Sebab kedua-duanya adalah merupakan huruf halqum yang pertama daripada pangkal ataupun dia panggil apa, pita suara tu. Jadi dia nak sebut payah. Maksudnya macam a. Kalau huruf lain tak apa. Contohnya macam tatlu tak apa. Fafruq senang. Mungkin tak apa, mim dengan mim mati kan, tak ada masalah, it's okay. Tapi kalau hamzah dengan hamzah, oh tak payah. Payah. Sebab apa? Sebab melibatkan huruf halqum yang paling dalam. Jadi macam-macam. Dia orang dah. Itu orang Arab lah. Maksudnya kita bukanlah nak komplain tak. Tapi itu adalah mereka tu. Naturally mereka payah nak sebut huruf ni. Dan mereka tak nak membiasakan sebut huruf hamzah tak nak tu. Baik. Jadi apa yang berlaku? Mereka kala abdalu al-hamzah. Saya baca yang bahasa Arab. Abdalu al-hamzah. Apa maksud abdalu? Abdalu ni maksudnya tukar. Gantikan. Hamzah mana? Hamzah yang kedua. Hamzah yang sukun tu lah. Kalau contoh perkataan dia apa? Aqdama. Tuan-tuan tengok belah kanan ni. Aqdama. Okey, maka apa kata buku? Mereka menukarkan hamzah yang kedua. Itulah yang merah ni. Hamzah kedua kepada apa? Kepada dia kata apa tengok? Kepada huruf mad mengikut jenis baris hamzah yang pertama. Baik. Oleh kerana hamzah pertama ni barisnya atas fathah, maka huruf mad yang sesuai dengan baris fathah adalah alif. Dah tukar jadi alif teruslah. Hamzah yang datang mad ni buanglah. Jangan ada lagi dah tukar dah ganti dah. Maka jadilah dia adama. Daripada aqdama tadi jadi adama. Okey. Lepas tu, mat ni kita panggil mat apa? Siapa ingat? Mat badal. Mat badal. Kita panggil dia kita panggil dia mat badal. That's why kalau setengah orang sama je macam mat asli. Boleh je kan panggil mat asli. Kalau saya tak boleh. Kalau saya lah. Kalau saya bagi salah. Kalau jawab begitu. Sebab memang originally it's not mat asli. Kalau mat asli contohnya macam qalu, dia tak tukar apa-apa, memang qa alif lam waw, qalu. Yang ni asal dia adalah hamzah mati, aqdama. Bukan originally adama dah. Daripada hamzah yang sukun tu lah payah nak sebut, maka tukar hamzah mati tadi kepada alif. Dia ada berlaku proses penukaran di situ. Yang kita tak tahu pun, kerana kita tak mengalami pun proses tu. Orang Arab tahulah. Kita baca je apa yang tertulis, tapi asal usul dia dah mengalami proses penukaran daripada hamzah kepada huruf mad. Maka sebab tu kita panggil dia maddul badal. Mad badal, bukan mat asli. Cuma harakat dia je macam mat asli. Okey, baik. Yang kedua, contoh. Tu. Sama juga. Payah. Orang Arab nak sebut payah. Jadinya, baris hamzah kedua yang sukun tadi tu perlu ditukar kepada huruf mad. And huruf mad ada 3. Nak waw ke, nak alif ke, nak ya, alif atau waw atau ya. Jadi yang sesuai dengan sesuai dengan dhammah adalah waw. Maka tukarkan hamzah kedua dengan huruf waw. Jadilah tu. Nampak? Okey. Yang ketiga, i'mana. Dalam Quran tak tulis macam ni dah. Dia tulis siap-siap dah mat badal. Tapi just nak ceritalah bahawa asal usul kalimah-kalimah itu asal dia begini. I'mana, maka tak boleh sebut dua kali hamzah, maka kena tukar hamzah sukun tadi itu kepada huruf mad. Maka daripada alif atau waw atau ya yang sesuai dengan kasrah adalah ya. Maka jadilah dia imana. Okey? Jadilah dia imana. Baik. Ada juga beberapa perkataan yang sama macam mat badal. Dia panggil syibih bil badal.
Okey, yang tu tak apa, kita cerita kemudian tak apa. Kita ambil yang ni dulu, yang awal perkataan ni. Ada contohnya macam Quran. Quran tu dia bukan mat badal. Okey. Kalau kata dia mat badal, nescaya Imam Warsh akan baca dia 3 wajah. Tapi dah okey, Quran tu atau ada beberapa perkataan lagi yang memang tidak dibaca dengan mat badal. Okey, baik. Yang ni yang memang tukar daripada hamzah jadi huruf mat. Okey, baik. 230. Muka surat 230. Hamzah wasal mendahului hamzah qata' yang sukun. Okey. Hamzah wasal mendahului hamzah qata' yang sukun. Contoh. Okey, dalam surah Al-Baqarah, tak ingat ayat berapa? Muka surat last sekali sebelum ayat lillahi ma fis samawati 283 kan Ustaz? 283. Semua ayat ada apa? 286. Ada 283, 84, 85, 86. Okey, betul. Yang atas. Ayat apa wa in kuntum ala safarin tu, ayat 283, kata Allah Subhanahu wa taala, falyu'addil ladzi tumina. Falyu'addil ladzi tumina. Okey, tengok Tengok proses dia. Katakanlah, ya memanglah kalau ikutkan kita baca sambung akan jadi bunyi dia allazi tumina. Let's say lah kalau kita berhenti pada allazi, berhenti pada allazi. Kalau saya akan buat macam itulah. Biasanya saya akan tanya student, saya akan tanya pelajar, bagaimana mana kita nak mula ibtidak dengan perkataan selepas allazi tu? Walaupun ada setengah orang dia tak faham. Dia baca juga allazi tumina. Then I say no, I don't say start with allazi. I want you to start with after allazi. Dah allazi tumina lagi. Tak apa, tutup kelas. Balik je dah makan Maggi. So tak faham. So kita kata allazi tu berhenti pada allazi, and then macam mana nak mula perkataan selepas allazi ni? Ada yang faham, Allah Taala lah bagi faham kan. Okay, so nampak kita ada hamzah wasal. Hamzah wasal ni merah ni. And then kita ada hamzah ni memang mati, originally mati. Bukan kita buat-buat dia tak. Maka sekarang ni apa kita nak buat? Pertama, ingat kita tadi hukum pertama sekali, apa kita nak buat? Nak kena sebut apa? Fa'il. Tengok dulu ketiga. Belum ketiga lagi. Pertama, bagi tahu dulu ini adalah kata kerja. Kata kerja. Bila kata-kata kerja saja, maka kena cari huruf yang Tiga. Huruf ketiga. Huruf ketiga barisnya apa, Puan Hajar? Doma. Doma. Bila doma, maka mula dengan kasrah. Mula dengan domah juga. Berdomah lah. Domah juga lah kan. Domah mula dengan domah juga. Sajalah. 9.30 kadang ngantuk. Kalau buat macam tu kan terlentuk. So mula dengan domah juga. Dah jumpa dah. Okay, sekarang ni dah jumpa baris nak memulakan kalimah u'tumina. Dah jadi dah, betul dah. U'tumina. Okay. Adakah orang Arab boleh sebut hamzah u ni? Tidak boleh, termuntah. Tak boleh. Maka apa kita nak kena buat? Proses yang kedua. Step pertama dah settle dah. Step kedua, kita nak kena apa? Ibdalkan hamzah tersebut dengan harakah yang sebelumnya. Ibdalkan huruf mad yang menyamai dengan harakah sebelumnya. Sejenisnya. Okey. Hamzah tinggal waw. Buang ke ganti? Ganti. Ataupun hilangkan hamzah. Dia dalam istilah Quran ni dia ada sensitif. Buang lain. Buang kita kata hazaf. Dalam cerita ni kita tak hazaf. Kita ganti. Ibdal. Terima kasih. So kena ingat, kena hati-hati. Bila kita kata hazaf, macam contoh kan, contoh dun. Bila hamzah 2 kali, ja'a ahadun. Dia kata apa? Hazaf hamzah pertama. Memang hazaf terus. Ja'a ahadun. Hazaf. Kalau kata hazaf. Kalau nak kata tukar, kena sebut ibdal ataupun gantilah. Tukar atau berganti. Maka sekarang ni kita ganti hamzah yang sukun tadi kepada huruf apa? Ada 3 huruf. Alif atau waw atau ya. Kenapa kita pilih waw? Sebab hamzah tanda domah. Sejenis dengan baris hamzah pertama. Okey, bunyi dia apa? 2 harakat. Tumina.
Bagus. Okey. Contoh kedua pula. Contoh kedua pula. Fis Ibdal kan samawat. Okey, pertama nak buat apa? tanda di Jenis dia. Kena pasti ini kata kerja atau kata nama. Ya, Ingat step pastikan tu. betul. Pertama, kita nak mengajar. Saya ni bukan nak mengajar sangat tau. Saya lebih kepada nak mengajar perempuan sekalian. Suatu hari nanti perempuan kena mengajar orang lain pula. Boleh tak? Ya. The first Isim harf. the first Fi'il isim atau haraf. apa tu? Fi'il isim Arab apa? Harf sama Isim ada. ataupun haraf. Oh, tinggalkan Pak Arab mana tadi terkejut dah ni. Ajar Yati ke tu? Okey. Yes. Kita cuma ceriakan keadaan. Okey, baik. Pertama sekali, kita kena tengok. Dalam macam ni, dia ada 3 step. Step pertama, nak kena cari Hamzah Wasal ni. Nak mula bagi apa dulu? Tengok. Okey, dia adalah kata kerja. Kalau kata kerja, tengok huruf keberapa? Ketiga. Ketiga. Bagi apa ketiga? Doma. Tetapi. Dhamma. Okey, sekarang ni adakah kita nak terus dhamma kat situ? Tidak. Ini salah Oh. satu daripada huruf. Maka kita nak kena cari dulu. Ta ni adakah dia original di baris dhamma? Tidak. Tidak. So ta ni original baris apa? Kasrah. Sebenarnya ada ada baris kasrah. Bagus. Oleh kerana dia originally adalah kasrah. Okey, Ya. kemudian sebab tu kita mula dengan kasrah. Kasrah. Okey, dah habis step pertama. Step kedua pula apa nak buat? Hamzah tumpang rumah ya. Jadi kita ibdalkan Hamzah tu. Tukar pada mat. Betul, tukar kepada huruf mat. Okey, huruf mat ada 3, alif atau waw atau ya. Jadi mana kita nak pakai? Kita ambil ya kerana sebelumnya Kasrah. kasrah. Kita pakai huruf ya sebab sesuai Hamzah jenis ibdal. dengan kasrah. Jadi baca dia bunyinya Itu. Dua harakat. itu ni. Okey, baik. Yang ketiga pula bawah ni liqa'anati. Yang ni senang. Tak payah nak ta tukar baris depan lagi dah. Sebab ta originally memang baris bawah. Maka baris nak mulakan apa dia? Bawah. Bawah. Oh, senang. Bawah ya. Hamzah tukar pada dia. Hamzah tukar kepada huruf. Ya. Ya. Baca bunyi. Iti. Iti. Iti Ah, kalau Kita tengok belah kiri tu. Belah kiri tu memang ada jawapan dah. Okey, bagus. Okey, last sekali. Yaqulu zalli. Yaqulu zalli. Zali. Okey, pertama sekali dia adalah kata kerja. Kerja. Kata kerja tengok huruf ke berapa? Ketiga. Ketiga baris atas, maka mula dengan baris Bawah. bawah. Okey, so bila bawah bunyi dia iqzali, betul tak? Ya. Iqzali. Okey, adakah orang Arab boleh baca La. Tidak. tak boleh. Maka kena buat apa sesuatu? Kena diibdalkan. Tukar mat. Ibdalkan Hamzah. Ibdal kan menggantikan hamzah kepada huruf mad, yang mana Ya. huruf mad yang sesuai di sini adalah huruf Ya. Ya. bunyi dia adalah Izali. bagus. So lepas ni kalau kata ada pelajar tanya nak belajar, ajar macam tu cara dia. First kali tentukan apakah jenisnya, kata kerja, kata hubung atau kata nama. And then dah jumpa baris nak mula, kemudian barulah dah jumpa hamzah, barulah kita ganti, tukar. Ingat jangan pakai perkataan hazaf. Sebab kalau hazaf Ya, memang ibdal. kena buang terus. Ibdal. Ibdal. Tapi Ustaz, bolehkah saya terangkan pada student saya cakap, tengok Hamzah tu, Hamzah tumpang rumah siapa? Pun boleh. Rumah waw, alif ya atau waw. Jika Boleh. tumpang rumah waw, saya kata tanda depan. Betul. Kalau Hamzah tumpang rumah ya, dia akan jadi i. Tukar ibdalkan Hamzah tu tinggal ya saja. Betul. Betul, ya? Pun boleh. Macam tu pun boleh. Tapi Tapi sebelum tu, ajar yang tadi dulu. hukum dia sebenarnya ibdal, hukum ibdal ke? Hukum dia. Ibdal. Hukum apa? Ibdal. 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 Nama hukum ni ibdal lah. Terganti-ganti. Okey, ataupun untuk pengetahuan semua, badal ke ibdal ke, nama kata akal dia dalam tu, bedal tu Betul je jangan. gantilah nama dia bedal tu. Lepas tu kalau orang pergi haji, kalau dia tak dapat badal haji, dia akan Ibdal lah. Sir. dia akan bedal haji. Lepas tu dia boleh buat 10 orang sekali. Okey, baik. Okey. Awal lagi. Jangan mengantuk. Ustaz, saya nak tanya. Boleh. Tadi masa Ustaz apa itu ni tadi kan?
Ustaz kata ori dia adalah kasrah kan? Betul. Okey. Saya bukan Arab. Macam mana nak tahu ori punya? Saya bukan Arab, macam mana nak tahu ori punya? Mana Tak faham. Belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. I also not Arab like you. Belajar Arab. Belajar Arab Ustaz. Bukan. Okey. Mungkin nanti kita nak pilih jawapan yang paling menyenangkan semua orang. Okey. Okey, macam mana nak tahu dia bukan Arab? Bukan Arab. Betul. Okey. Macam mana nak tahu dia bukan ta tu baris depan? Okey. Macam mana? Kena hafal tak yang Perkataan tiga huruf Ustaz. Cik Irmandi. Hamzah tu Pak siapa itu je. Bukan. Apa nama? Yalah, memanglah kalau tengok Hamzah tu dia duduk rumah ya boleh tukar jadi ya terus. Tapi kita nak tahu ta tu dhammah mendatang, bukan dhammah asli. Ya, betul. Kalau saya apa saya buat, saya compare dengan yang bawah ni. Saya compare dengan perkataan bawah ni, itu ni dengan ikti ni. So yang ikti ni lah originally adalah ta baris bawah. That's why kenapa yang itu ni dia tukar jadi baris dhammah adalah kerana waw. Itulah saya pening juga sebab apa kalau Ustaz kata kalau yang mengikut hukum dia ta tu kasrah. Adakah saya tanya minggu lepas, adakah dalam Quran sebelum ini bukan apa Ustaz Asmani ada tulis ta tu kasrah? Saya tanya tu. Tak ada kan? Tu payah cari. Tak ada. Kalau tengok dalam Quran yang Usman pun tak ada. Semua kira memang ada tulis ta dengan waw terus dah. Ta tu dah letak baris depan terus. Memang dia macam ni lah, macam saya kata sebelum ni lah. Orang Arab, dia nampak sekali lalu dia boleh baca dah. Contoh. Okey. Saya pernah pergi ke Mesir satu hari tu. Kalau satu hari dululah, tahun 2002 dulu saya pergi Mesir. Kedai tu menjual alatan elektrik. Dan di dia panggil apa tu? Yang signboard kan? Apa? Board. Di signboard dia tu tulis Shin Alif Roba. Tahu Shin Alif Roba? Okey, saya tuliskan. Alif Sa Ro. Sin Alif. Saya tulis, saya tabah. Sekejap, saya tulis bagi. Alif Sa Roba Rob Sa Rob. Shin Alif Sa Roba. Mana apa? Shin Alif Roba. Syaraba. Syaraba tu apa? Minum. Jaroba tak tanpa alif. Minum lah. Minum. Syaribun peminum. Puan Syahidah. Puan Syuhada. Agak-agak bunyi apa? Syahada. Syaribun. Apa hari pertama sampai Mesir tu nampak perkataan ni. Hari pertama sampai Mesir tengok perkataan Shin Alif Roba. Tengok kedai tu jual alat elektrik. Tu clue dia. Kedai tu jual alat elektrik. Agak-agak kedai tu nama apa? Syarab. SHARP tu. Pandai pun. Kedai tu jual elektrik. So nama Barang-barang nama Syap tu. Tengok tak kedai ni? Ada kan Malaysia ada kan Sharp Ya National. betul. Yalah. Benda merepek semua ada lagi kan Sharp. Sharp. Itulah dia Syah Alif Roba. Mampu fikir apa hang tulis Syah Roba. Betul lah. Benda Betul Sharp. kan ada bahasa Melayu dah tu. So kita dah baca Syaribun peminum. Minum apa? Kedai tak ada minum apa. Blender ada lah. Tu kata orang Arab dia tengok sekali dia tahu. Kita ni tengok sekali, dua kali. Tapi kalau dia main dengan orang kita pula, dia baca. Muhammad pakai baju perang ke perang? Perang. Perang. Dia buat taklilkan dia. So nak mana tu? Baju perang ke baju perang? Perang. Baju perang warna perang. Perang. Melayu tak ni? Melayu tak ni? Sekali Melayu tu dia tak jawab. Melayu tak jawab. Untuk saya pun tak tahu perang ke perang. Kalau rambut perang. Rambut perang, baju color perang. Kalau ada baju perang lah kan. Mana ada baju color? Dia kena sebut color baru. Kalau medan perang. Medan perang. Orang kata medan perang kan. Okey. So gitulah maksudnya bahasa kita tengok sekali lalu kita tahu tu apa. Macam tu juga orang Arab, dia tengok sekali dia tahu dah. So kalau itu ni
Dia dah tahu, dah tengok tu dia pop, dia dah orang kata apa, spark dia. Pop, dia tahu dah, ta tu memang bagi depan. Tapi originally ta tu bawah. Okey. Baiklah, terima kasih ada soalan. Bagus soalan tu. Okey, saya nak teruskan muka surat 230 kat bawah. Okey, sekarang ni apa tajuk dia? Hamzah qata'i mendahului. Nak tanya satu. Boleh. Maaf. Jadi ayat tadi tu kita mesti wakaf ataupun tak semesti wakaf lah. It's not necessary. Sekiranya wakaf lah. Tapi kalau ada ujian, kena uji, kita jawab ke? Ikhtibari lah kalau ikhtibari. Ikhtibari. Kalau ikhtibari, kalau ada ujian, tapi kan, tu guru saya ajar. Wakaf ikhtibari. Tu guru saya ajar. Dalam hidup kita ni, satu je soalan kena jawab. Yang lain tak payah jawab. Soalan apa? Marah. Soalan kubur. Yang tu tak jawab memang kena bedal. Kena bukan mak badal lagi dah. Kena bedal tu. Maksudnya kalau ada orang tanya kita macam nak mula perkataan itu ni, tu itulah cara dia. Sebab dia nampak dia tu memang jauh terus. Tiba-tiba jadi i dua harakat pula. Lepas tu ni bunyi macam pelik kan. Itu ni tak pelik sebenarnya. Dan perkataan itu ni pun sebenarnya dalam Quran banyak sangat. Hatta dalam surah Yusuf, dalam sebelum muka surat ada 3. Dalam surah Yunus 1. Cuma kebetulan dalam surah Al-Ahqaf tu, ayat 4 tu, Kena mula. kena ibtidak, tak lari. Jadi yang lain-lain tu sebenarnya dah berlambak dah. Berlambak, kita lalu je tu, kita tak sedar. Rupanya dalam surah Al-Ahqaf kena start, maka kena belajar jugalah macam mana nak mulakan. Okay? Macam special lah tu Ustaz. Dhammah arid tu kan. Dhammah tu arid. Ada. Dhammah tu dhammah mendatang lah. Dhammah yang kita baru datang. Okay? Kalau kita dalam, tapi itulah kota Quran ni bagus, dia tulis siap-siap, kita baca je. Okey, saya nak pergi ke tajuk yang seterusnya, boleh? Okey. Hamzah qata' mendahului hamzah wasal dalam kata kerja. Hamzah qata' masuk dalam kata kerja. Baik, apakah yang hamzah qata' tadi tu? Okey, rupanya hamzah qata'i yang mendahului kata kerja ni merupakan hamzatul istifham. Dalam hamzah ni adalah banyak-banyak jenis hamzah ni. Ada salah satunya adalah dipanggil dengan nama hamzatul istifham. Hamzah ni untuk tanya soalan. Hamzah satu perkataan tu, tu sendiri ada makna dia. Apakah ataupun adakah, dua-dua boleh pakai. Contohnya macam alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Tidakkah kamu melihat? Ataupun ara'aita. Ada lagi apa lagi surah-surah yang ujung-ujung kalau kita nampak apa lagi banyak macam lagi ara'aita alam tarokai ali rabbikal banan. Hamzah tu sendiri tu dia kira kalau orang Arab tak pakai hal pun sama juga. Adakah hal apa-apa je, hal mim mahis, hal mim mazid, adakah tambahan lagi. Jadi selain daripada hal, hamzah pun boleh digunakan. Okey, baik. Kan dalam surah Al-Mulk kan. Kita baca surah Al-Mulk. Aamintum man fis sama. Adakah mereka beriman dengan apa yang ada di langit? Aamintum. Tu dia panggil hamzah istifham. Okey. Hamzah istifham ni boleh masuk kepada hamzah qata'. Terutamanya kata kerja lah. Okey, baik. Kata kerja di sini kita ada apa? Ittala'a. Nampak? Kata kerja di sini kita tengok yang belah kiri dulu. Ataupun kita belah kiri dulu, tak apa. Ada perkataan ittala'a. Jadi apa yang akan berlaku apabila masuk hamzah wasal kepada perkataan ittala'a ni? Okey, dia sama hukum dia macam huruf-huruf lain. Kalau contoh ittala'a, kita tahu ittala'a, kenapa ittala'a? Baca ittala'a sebab ta baris depan atas maka mula dengan baris bawah. Kalau kata masuk huruf waw akan jadi apa? Wattala'a. Kalau masuk huruf ta, tattala'a contoh. Jadi kalau masuk hamzah maka akan jadi apa? At-tala'a. Nampak? Terus ada hamzah tu. Nampak? Ada hamzah. Jadi at-tala'a. Begitu juga istafa. Perkataannya istafa. Tiba-tiba masuk istafa ni pilih. Pilihan. Lepas tu kalau kata Nabi Mustafa, Nabi yang terpilih. Jadi nak kata istafa, adakah memilih? Adakah pilihan tu? Maka masuk hamzah istifham kepada perkataan hamzah wasal tadi, maka jadinya astafa. Terus kena baca bahagian atas. Sebab apa? Sebab hamzah wasal tadi hamzah qata' tadi menggugurkan hamzah wasal. Okey. Hamzah istifham tu ni lah dia pakai hamzah wasal.
Dia pakai A bagi atas, mesti bagi atas A. Dan dia menggunakan hamzah qat'i. Okey, baik. Contoh lagi yang lain. Iftara. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Iftara. Iftara ni apa? Reka. Reka kan. Cipta apa-apa iftara. Jadi bila nak kata adakah mereka reka? Reka lah. Adakah dia reka? So jadi apa? Aftara. Adakah dia reka? Okey. Ni tengok. Istakbarta. Istakbarta ni fi'il tau. Yang isim tadi apa? Yang isim tadi tu istikbar. Tu isim. Yang ini istakbarta ni fi'il. Lepas tu kita baca istakbarta. Dan apabila masuk hamzah istifham kepada istakbarta tadi, maka gugurlah hamzah wasal. Yang ni common. Sebab apa? Memang mana-mana pun hamzah wasal bila masuk huruf sebelum dia, maka akan menggugurkan hamzah wasal. Contoh macam Allah. Kan? Hari tu kita buat mula-mula kita belajar dulu, kita sebut tentang perkataan Allah. Apa jadi kalau masuk waw? Waw bagi atas. Jadi waw. Allah Ta'ala jadi akan Jadi wallah. Mana ada orang baca wa Allah lagi dah? Kan? Contoh kalau ta masuk dengan Allah. Jadi ta. tahu Tak ada orang baca ta Allah dah. Bil. Bi bagi bawah. bila Billah. Mana ada orang baca bi Allah lagi dah? Kan? Baik. Hamzah istifham masuk kepada hamzah qata' yang isim yang fi'il ni, maka automatically semuanya akan gugurkan hamzah wasal. Okey. Setakat ni boleh faham? Okey, faham. Kita kerja tau. Ustaz, maknanya dalam Quran dia tak ada dah hamzah wasal, dia terus ada Dia dah tulis macam yang istifham tu. dia dah tulis hamzah istifham terus, betul. Dah yang tulis hamzah wasal tu tak ada lagi dah. Dia tak ada lebih tambah-tambah macam tu. Dia tulis yang kiri-kiri ni saja. Dalam Quran memang dia tulis. Kita baca aja. Okey, baik. Sekarang saya Tanya je. Macam mana kalau lah kita tak faham makna, kita nak bezakan ni dengan sebagai mudhari' ana, Ustaz. mudhari' ana Ha. kalau mudhari' ana payah juga tu ananya. Betul. Tak payahlah, memang payah. Kita faham mana memang tak tahu. Kalau tak faham mana memang kita akan confuse lah antara ana, contohnya macam ashrabu, aku minum, ashrabu, dengan aftara. Adakah ashrabu dengan aftara ni sama kedudukannya? Tak. Ashrabu tu memang aku sedang minum. Ini memang daripada dia bukan sulasi, dan semua bukan sulasi ni. Iftara daripada ifta'ala, ittala'a pun sama ifta'ala. Kan istafa ifta'ala juga, istakbarta pun istaf'ala. Jadi semua ni bukan sulasi. Kalau kata sulasi itu memang aku buat ash. Tapi kalau bukan sulasi ni baru kena tengok balik. Ni bukan ana ni mesti lain ni. Lah, kena tengok makna juga. Jadi Ustaz, dalam Quran kalau ada perkataan yang ada hamzah istifham ni kan, Ya. dia memang kata tanya. Ya, betul. Memang tu sendiri maksud ada tak? Contohnya macam a'amiltum man fis sama. Adakah mereka apa lagi? Banyak surah 30 banyak soalan. Antum asyaddu khalqan am yaqulu naftara, kan apa alam tarokai semua tu hamzah istifham tu. Hamzah istifham kadang-kadang tu dalam satu muka surat tu mesti akan ada hamzah istifham. Mesti ada. Okey. Ailahum ma'allah. Apa makna ilah? ilah Tuhan. Ilah ni Tuhan. Ailahum ma'allah. Apa makna dia? Adakah Tuhan Yang sama. Tinggi. mereka Yang sama dengan Allah. Adakah Tuhan lain sama dengan Allah Ta'ala? Ailahum ma'allah. Ailah. Okey, baik. Sikalang. Sikalang. Tajuk hamzah qat'i mendahului hamzah wasal pada lam ta'rif. Okey, sekali lagi saya tanya soalan cepu mas. Kalau hamzah qata' dengan lam ta'rif, kalau hamzah wasal dengan lam ta'rif, hamzah wasal nak mula bagi apa? Fathah. Fathah atas. Bagi contoh satu. Alham. Bagus. Alhamdulillah. Allah Ar-Rahman. Okey. Untuk alif lam ni hamzah wasal mesti mula dengan fathah. Okey. Kalau dah faham yang tu baru kita boleh start belajar. Okey. Baik. Apa benda kita nak belajar ni? Okey, dalam Al-Quran sekurang-kurangnya ada 3 perkataan yang hamzah istifham
masuk kepada lam ta'rif. Pertama, az-zakaraini. Kedua, al-ana. Ketiga adalah Allah. 3. Setiap perkataan ni ada 2 kali dalam Quran. Jadi 6 lah. 2 kali 3 sama dengan 6. Okey, baik. Apa cerita dia? Cerita dia, perkataan mula-mula ni, tengok nombor 1 Tengok nombor 1, az-zakaraini. Okey. Muka surat apa ni? 2, 3. 1. 1. Okey, 2, 3, 1. Okey. Perkataan az-zakaraini. Apa maksud az-zakaraini? Az-zakaraini kedua-dua jantan. Binatang ternakan, dua-dua jantan. Jadi, bila masuk hamzah istifham, nak tanya, adakah dua-dua jantan? Faham tak? Az-zakaraini ni maksudnya dua jantan. Kalau kata az-zakaraini, bila masuk dia hamzah istifham, nak tanya, adakah dua-dua jantan? Baik. Sekiranya kita pakai hukum tadi yang saya sebut dengan Allah tadi, wallah, tallah tadi. Apa akan berlaku kepada hamzah wasal ni kalau kita pakai hukum tadi? Hilang. Akan dihazafkan lah sebab Kalau kita pakai hukum tadi, pakai hukum tallah, wallah, maka hamzah wasal ni yang purple ni, biru ke purple, akan digugurkan. So, bermasuklah hamzah istifham ni, nampak? Jadi apa jadi? Kalau kata kita hanya masuk terus direct hamzah istifham dan menggugurkan hamzah wasal ni, apa jadi? bacanya Baca dia apa? Panjang. jadi dia hilanglah dia punya soalan tu kalau Sebut. az-zakaran jugalah. Sekiranya Panjang. nanti dulu. Dengar balik soalan saya. Sekarang ni kalau kita pakai hukum yang macam wallah, tallah tadi, maksudnya hamzah wasal digugurkan. Sekarang ni tengok kalau kita gugurkan hamzah wasal. Kita gugurkan hamzah wasal, nampak? Gugurkan hamzah wasal macam ni. Gugurkan hamzah wasal. Buang hamzah wasal. Okey. Buang hamzah wasal. Jangan sebut magic. And then bermasuk hamzah istifham ni. Bermasuk hamzah istifham ni, letak ke depan dia. Apa jadi? Macam dibaca sebagai az-zakaran juga. Maknanya baca az-zakaraini juga. Jadi tak ada bezalah dengan sebelum gugur tu. Sebelum gugur, baca dia az-zakaraini. Bila masuk hamzah qata', hamzah istifham, kalau kita gugurkan hamzah wasal tu, maka baca dia az-zakaraini juga. Jadi no point. Jadi tidak ada sense, soalan tu tak ada. Jadi tak boleh. So that's why dekat hamzah wasal dengan lam ta'rif ni, kita tak boleh gugurkan hamzah wasal, tak boleh gugurkan, tak boleh hazaf hamzah wasal. Maka kena kekalkan juga dalam 2 keadaan. Okey. Apakah yang dikatakan 2 keadaan tu? Pertama apa yang kita buat? Kekalkan hamzah wasal tadi tu, tetapi kita tukar dia jadi huruf mad. Maka huruf mad apa yang sesuai dengan hamzah bahagian atas? Alif. Tukar. Tu berkata ibdal. Ibdal tu maksudnya ibdal. Tukarkan hamzah tu dengan alif. Jadi hamzah pertama ni, okey, kalau kita tengok kat sini, hamzah ni dia ada ni. Mana pergi rumah dia? Nampak? Dia patut ada rumah dia, betul tak? Lihat. So macam itulah. Ni hamzah istifham tadi ni, yang merah ni. Yang merah ni hamzah istifham. Yang biru ni pula hamzah wasal tadi. Tapi hamzah wasal tadi dah ditukarkan kepada alif. Maka apa jadi? Hamzah dengan alif mak apa? Badal. Bagus, mak badal. Kemudian lepas alif ada huruf zal yang bersabdu ni. Macam mana kita nak cerakinkan zal sabdu ni? Zal yang pertama sukun, zal yang kedua adalah fathah, jadi macam mat lazim. Jadi lepas huruf mat jumpa dengan huruf zal mati, maka dia jadi mat lazim. Jadi mat lazim. Tapi sebelum dia jadi mat lazim, hukum dia hukum mat lazim lah. Kena baca 6 harakat. Panjang betul. Siapa cakap panjang tadi betul. Baca dia macam mat lazim. Tapi sebelum nak berlaku tu, dia berlaku beberapa proses. Macam ni lah. Maksudnya mula-mula kena gantikan hamzah yang wasal tadi tu. Tak boleh buang. Hamzah wasal kena kekal. Cuma gantikan dengan huruf mad. Bila dah jadi mat, jadi macam mat badal. And then dah jumpa dengan huruf sukun pada zal ni, maka jadi dia jumpa huruf sukun yang original, maka panjang dia dibaca dengan keadaan 6 harakat. Seperti mat lazim. Bacaan ni kita boleh panggil dua-dua. Dua-dua betul. Nak panggil bacaan dengan ibdal pun boleh. Nak nak kata dia mat lazim pun betul. Tapi ada orang kata mak faraq. Kata mak faraq.
Ada. Ah. Untuk Baik. tiga-tiga huruf kalimah ni dipanggil mat farok lah. Cuma Mat saya tu, disebabkan bermulanya Farok tu? Hamzah. Mat Farok sama ya Ustaz? Itulah saya sendiri tak pernah belajar nama dia Mat Farok. Tapi saya tak tahu kenapa nama dia Farok. Jadi Farok, dipanggil mat Farok. farok sebab untuk membezakan antara di sini hamzah istifham mesti dikekalkan. Kalau tidak dia tidak akan menjadi macam soalan lah. Sebab tu dia dipanggil sebagai mat farok. Farok. Tiga ni. Kalau di macam Ustaz kata digugurkan hamzatul wasl tadi, jadi dia macam yang tadilah yang iftara ke aftara tadi ke apa kan. Jadi di sini untuk dikekalkan hamzah istifham. Jadi di sinilah yang dipanggil mat farok. Okey, baik. Terima kasih. Farok. Saya pun tak ada belajar Mat Farok. Saya tahu dia memang mat lazim lah. Lepas tu dalam buku kita pun Dr. Aiman tak bawa Mat Farok ni. Bagi dia mat lazim tu senang. Okey. Kita terus bagi hukum dia mat lazim kalimi musaqqal ya. Boleh, tak ada masalah. Betul. Ya. Okey, itu bacaan pertama. Bacaan pertama adalah dengan cara ibdal. Okey, dengan cara ibdal. Okey, bacaan kedua pula kekalkan juga hamzah wasal tadi tu, cuma diringankan bacaan dia. Jadi namanya adalah tashil. Tashil hamzah wasal tu. Asal dia adalah az-zakaraini. Tapi sekarang ni ringankan sebutan hamzah wasal tu jadi tashil, maka bunyi dia az-zakaraini. Az-zakaraini. Maka tak adalah panjang. Ada orang tanya, habis itu nak kena panjang juga ke? Panjang tu sebab ada mat. Sekarang ni tak ada. Kita tak cerita tentang mat pun. Kita cerita hamzah wasal tu tukar kepada tashil. Sorry, bukan tukar. Hamzah wasal tu dibaca dengan cara tashil. Maka bila kata tashil tu ringankan sebutan hamzah a yang kedua tu. Maka baca dia zakaraini. Ini bacaan ini bukan untuk satu qiraat aja tau, untuk semua qiraat. Bukan hafaz saja, untuk semua qiraat pun valid boleh baca gini. Memang ni memang Arab. Ini adalah memang kaedah Arab tu sendiri. Memang boleh dibuat macam tu. Okey? Baca dia bukannya kan, baca ada rentak dia kan. Dua hamzah. Sebab dia kan ada dua hamzah. Ya. Jadi az-zakaraini. Okey, baik, saya ringkaskan. Nombor 2. Kita ada berkaitan al-an. Nak tanya. Nak tanya. Ya, sila. Betul? Ustaz kata kita baca dua wajah kan? Ya. Tapi kenapa kita duk adik baca satu je? Tak pernah baca kalau hafs. Doktor baca dengan siapa tu? Saya kan baca dengan ustaz itu kan. Tak adalah. Kalau hafs kan tak pernah kita baca kita baca Yalah, tak pernah baca tafsir lah. Kebanyakan baca ibadah. Kenapa? Sebab tak semua orang pandai tafsir. Tapi gurunya tidak beritahu anak murid yang boleh baca dengan tashil. Gitu. Saya tak diajar macam tu. Sekarang ni saya ajar sekarang doktor take note Tapi benda ni dicerita di belakang Al-Quran. Al-Quran tu di belakang tu dia cerita benda ni ada. Cuma di dalam Al-Quran dia tulis dengan ibdal. Ditulis dengan ibdal sebab dia tak nak orang keliru. Maka ditulis dengan wajah ibdal. Tetapi kalau kata imam tu nak baca tafsir anytime. Boleh baca tafsir. Cuma jangan campur je. Maksud Ustaz jangan campur apa? Tak, kalau kita baca Az-Zakarain ini, ayat tu atas bawah. Katalah atas baca ibdal, bawah baca tafsir. Oh, okey. Tapi kalau saya nak baca macam tu pun is okey Ustaz Boleh? Tak ada masalah. Okey. Oh, baru tahu. Betul terus. Cuma nanti siapa-siapa saya minta tolong jasa baiklah sebab lepas ni saya ada kelas. Minta jasa baik siapa-siapa yang boleh tolong saya. Tolong bagi nombor ayat 3 contoh ni, boleh tak? Kalau Yunus 51 dengan 91 untuk Al-An. Az-Zakarain ni banyak dalam Al-An'am kan? betul, Al-An'am. Allah ni ada dua. Satu surah Yunus, satu surah An-Naml. Ingat surah aja, nombor tak ingat. Samalah. Makan semut banyak macam tu lah. Apa? Kejap lagi lah Puan Fina. Okey, baik. Ustaz. Yunus ayat 59, Naml pun 59. Bukan. 59151 kot Yunus. 51 dengan 91. Allah. Allah. Betul saya. Allah tu 59 sama-sama 59 betul tak? 59. Okey, surah Yunus dengan surah An-Naml sama-sama 59. Zakarain ini dia beza dua ayat je.
Itu ayat An'am ayat 147. Itu 144. Tak boleh, bukan, tak betul. Dia mesti dia atas bawah dia ayat dia. Ya, 143, 144. 143, 144. 143, 143, 144. 144. Okey, tak apa. Okey, saya nak habiskan ni. Okay, sekarang ni dekat al-ana pula. Okey, apa maksud al-an? Al-an ni artinya sekarang. La ni, orang Kedah kata la ni. Bahasa Arab tu. Al-an. Okey. Sekarang ni, sekarang. Adakah? Dia belum soalan lagi. Tapi bila masuk hamzah istifham tu, dia akan jadi adakah sekarang? Ni soalan Tuhan tanya Firaun. Adakah sekarang baru nak bertaubat? Punya lama Musa dakwah ke tak bertaubat, tiba-tiba dah tenggelam macam ni dah. Adakah sekarang baru nak bertaubat? Okey. So Tuhan tanya dia, sebab apa jadi gitu? Tapi dia lah, bukanlah patut tanya gitu. Tapi nak ceritanya mula-mula dia ada hamzah wasal. Kalau gugurkan hamzah wasal tu jadi al-ana, tak nak. Dia tak ada jenis soalan. Kita nak ada soalan. Maka kekalkan hamzah wasal tu dengan gantikan dia kepada huruf mad. Maka jadilah baca secara ibdal 6 harakat al-ana macam mad lazim kalimi mukhaffaf ataupun boleh dibaca secara tasdil. Al-ana tak adalah panjang. Tak adalah baca al-ana, tak betul. Dia kena kalau kata tasdilnya terus pendek. Al-ana. Kalau baca apa nama? Kalau baca yang ibdal tu baru baca panjang. Okey, itu yang kedua. Nombor 3 Allah. Sama juga. Allah. Sekiranya kita gugurkan hamzah istifham sekiranya kita gugurkan hamzah wasal macam wallah tadi kan. Wallah, Allah. Masuk jadi Allah juga. Maka tak ada lah bunyi soalan di situ. So sekarang ni kena kekalkan hamzah wasal yang biru tu. Then masukkan hamzah istifham dan dengan cara dia adalah panjangkan. Sebab apa panjang? Sebab hamzah wasal dah ditukar kepada huruf mad. Maka jumpa dengan lam yang sukun, maka baca dia sebagai macam mad lazim. Allahu. Kena baca panjang 6 harakat. Kena ingat baca 6 harakat sebab pakai hukum mad lazim macam 6 harakat. Tetapi kalau kata tak cukup nafas atau nak tukar cara baca, boleh juga dibaca dengan cara tasdil. Allahu. Boleh, tak ada masalah. So lepas ni kalau tadarus bulan Ramadan tahun depan ni, tahun dekat ni, bolehlah praktik dua-dua. Praktik dua-dua terus. Allah ataupun baca Allahu. Kedua-duanya valid, kedua-duanya boleh dibaca. Orang pelik. Okey Ustaz. Satu soalan. Ustaz. Ya. Satu soalan. Macam tahsil ni yang saya belajar dia ada satu tempat je kan. Jamiu ni kan. Betul. Itu untuk hafz yang kena baca tahsil satu tempat sahaja. Tapi yang tiga tempat ni boleh pilih. Nak baca ibdal boleh, nak baca tahsil pun boleh. Okey. Yang ni bukan untuk hafz dia tahu, untuk semua imam. Okey. Ustaz, tapi kenapa imam masjid kan dia bila dia jadi tok imam tak pernah baca Allah ataupun dia baca, dia mesti baca dengan mad lazim. Dia tak baca ayat tu kot. Dia baca Ustaz, baca Ramadan ada Ramadan. Jadi kan itu saya sebab tu saya rasa pelik kan bila ya memanglah kan saya tak tahu pun. Bila saya kata bila Ustaz kata kena boleh baca tu, aku kata kenapa all this tak ada pun Ustaz baca macam tu kan. Tak kira lah dalam mana tadarus ke apa ke saya tak pernah dengar. Kecuali kira dia macam ni Ustaz, dia macam tahsil ni ibarat macam raum dengan ismam dah. Ismam dengan raum kita hanya wajib dia pada surah Yusuf kan, ayat 11 tu kan. Lepas tu kalau tempat-tempat lain yang tanda depan atau tanda kasrah kita boleh, kalau kasrah boleh raum saja. Kalau tanda domah dia boleh raum dengan ismam. Betul. Lagi satu terpulang kepada kita lah nak praktik. Lagi satu saya confuse sikit. Kalau raum tu atau raum tu dengan ismam, kita dia tanda domah ataupun domatun ataupun tanwin dua. Dua boleh. Dua boleh. Kalau kata domah biasa jadi domah. Kalau kata tanwin tu tukar jadi domah. Domah. Okey, terima kasih. Ya doktor, boleh doktor? Taklah Ustaz sendiri. Okey, kalau Ustaz jadi tok imam, Ustaz baca macam mana? Saya baca dua-dua. Saya baca dua-dua. Ustaz baca dua-dua kalau tak jadi tok imam. Bukan kata sekali baca tu tak. Ada mungkin tahun ni saya baca tahsil, tahun depan saya baca ibdal pula. Sebab
Sebenarnya Ustaz kan tafsir lagi senang daripada panjang tu kan. Kan betul tak? Saya pernah baca tahun tu, satu tahun tu saya baca tafsir je. Okey. Ada orang komen tak? Ada. Okey Orang lah. balik ramai, orang komen tak ada. Tak sebab apa? Mungkin ramai orang tak tahu Ustaz. Ya Cuma betul. orang yang belajar je tahu. Kalau saya baca dan tadarus, saya baca macam tu, mesti dia orang tegur I tahu Ustaz. You apa ni baca macam tu ni? Kan dia kata. Minta tolong dengan saya lah. Minta tolong dengan saya. Nanti saya akan cuba Ramadan ni nak bertadarus. I nak cuba. Ada tak orang akan komen? Kalau dia marah doktor, saya strike dia. Doktor tak payah tunggu bulan Doktor yang Ramadan kena terus besok doktor baca. yang kena educate dia orang sekarang, doktor dah belajar. Ya. Jadi kena terangkan kat dia orang. Saya akan beritahulah, tapi saya akan mula dulu. Saya akan baca macam tu. Biar dia orang tanya, kenapa you baca macam tu? Ataupun dia kata, you salah ke? Nanti I akan buat nanti Ramadan ni kali umur panjang. Doktor bawa buku ni nanti tahu doktor. Doktor try doktor. Ya, I will try. Dia Ni kata, cuba. Kalau Ramadan lambat lagi. Bawa buku siap-siap dalam beg. Biasa kita kat Ramadan lah tadarus kan. Biasa ni tak ada lah. Kami kat sini tadarus setiap hari. Then you boleh try. You try dulu. Lepas tu cakap dengan Ustaz macam mana. Ada tak orang komen? Itu kita nak tahu. Okey. Ya, boleh kita try lah kan. Sebab siapa yang benda yang baru ni, kita introduce lah kan Ustaz kan. Kan? Benda baru kan. Dan inilah doktor, bawa ajalah buku Dr. Aman Swaik ni, aja tunjukkan kat mereka. Nanti diorang dah tahu, okey ini ilmu baru. InsyaAllah tak ada masalah. Betul. Kod Ustaz Zamir kata macam ni. Betul. Yang tu saya akan buat lah, educate dia orang. Lepas tu recommend masuk kelas Ustaz Zamir. Ya memang, I always recommend. bagi nak kapel dulu. Memang selalu saya cakap, siapa-siapa yang tak nak pandai ni, masuk Ustaz Zamir kata. Dia latest tak kata. Tu sedap dah ni. Nasib baik tak tulai mata ke Ustaz. Harum. Okeylah untuk last untuk malam ni. Yang terakhir dalam muka surat 231 ni kata dia apa? Kalau kata hamzah istifham masuk kepada kata nama. Okey, benda ni tak ada dalam Quran. Ada dalam Quran sajalah Dr. Iman tambah. Dia taklah kadang-kadang ada benda dalam Quran patut tak payah bincang pun. Tapi benda ni ada dalam percakapan orang Arab. Contohnya dapat anak. So dia nak tanya, anak lelaki ke anak perempuan? So abna, abnan abnan abnatan. Macam itulah. Okey. Ibnan tu asalnya ibnan tu anak lelaki. Jadi ibnu tu anak lelaki, kata nama, hamzah wasal kena mula bagi bawah. Jadinya apabila masuk je hamzah istifham, sama konsep dia macam jumpa fi'il tadi, gugurkan hamzah wasal, terus gantikan dengan hamzah istifham. Sebab apa? Sebab nampak perbezaan. Yang tadi cerita Allah pun semua tadi tu, kalau kita gugurkan hamzah wasal, tak nampak beza. Masih menyebut Allah. Maka that's why kalau selain daripada baris bawah, selain daripada baris atas, masuk je terus hamzah istifham, gunakan baris atas, maka dia akan makna dia orang Arab boleh faham. Okey, itu dia kata apa? Sekiranya masuk pada kalimah yang dimulakan dengan hamzah wasal yang merujuk kepada isim, maka baca dia baris atas juga. Okey. Baik, tengok bawah sekali dia apa? Pada lam ta'rif dikekalkan hamzah wasal bersama kaedah penukarannya. Inilah. Kalau hamzah wa qata'i mendahului hamzah wasal tadi. Okey, ni tak ada masalah. Ya. Ini semua yang kita dah belajar tadi. Kalau kata pada lam ta'rif, tengok, kekalkan hamzah wasal. Kalau kata nama dengan kata kerja, gugurkan hamzah wasal. Sebab apa? Sebab nampak jurang perbezaan dia. Tidak ada perubahan dari sudut makna, insya-Allah. Okey, dengan itu maka tamatlah sesi tajwid. Dan insya-Allah bermula pada minggu hadapan kita hanya akan belajar tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan sejarah tentang Al-Quran Al-Karim. So interested. Jangan pula macam tak apalah. Kalau dah ilmu tajwid dah habis dah pandai dah ni. So tak payah dah masuk kelas lagi. Tak. Saya cadangkan walaupun minggu depan kita dah tak belajar tentang tajwid, tapi saya cadangkan masuk juga kelas untuk kita nak kenal sekurang-kurangnya bagaimana bermula Quran kita ni. At least kita appreciate bagaimana Quran sampai ke tangan kita pada hari ini dengan usaha-usaha orang terdahulu yang sangat masya-Allah tabarakallah taala ni, kerana mereka lah kita dapat baca Quran. So sekurang-kurangnya kita nak tahu juga jasa siapa nama-nama orang yang terlibat dalam menjayakan projek Al-Quran ni sampai ke kita hari ini insya-Allah. Jadi saya kata cukuplah setakat dulu sebab saya ada kelas lain pukul 10 ni insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la man yattabi'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahzuna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk mungkin banyak-banyak semua yang hadir pada malam ni, insya-Allah Ustaz. dan tangguh dulu Ustaz. ini dengan tasbih kafarah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.